dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang bagi Ustaz, seperti biasa sebelum saya serahkan kepada yang bagi Ustaz untuk permulaan topik kita mukadimah tentang menghayati kesyukuran, mari sama-sama kita ikuti terlebih dahulu statistik terkini kes COVID-19 yang melanda negara kita. Sebagaimana yang kita maklum, kita masih lagi berjuang, para penonton sekalian, kita masih lagi berjuang untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Kita mesti menang. Kita mesti menang, insya-Allah. Dan kalau kita lihat menerusi paparan skrin di Instagram rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, statistik yang terbaru COVID-19 di negara kita, kes baru dicatatkan sebanyak 50 kes, menjadikan keseluruhan jumlah kes aktif sebanyak 1,149, manakala kes sembuh baru sebanyak 90, menjadikan keseluruhan jumlah kes sembuh sebanyak 5,796 dan tiada sebarang kematian baru dicatatkan. Alhamdulillah. Dan memilih kita melihat kepada statistik yang kita keluarkan ini, sebagaimana KKM menyebutkan, kita kena terus berjuang dan membantu petugas barisan hadapan untuk sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini, insya-Allah, dengan tanda pagar kita mesti menang, insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, bagaimana kita maklum, topik yang cukup menarik pada pagi ini. Dan saya tertarik dengan satu kata mutiara hikmah, iaitu jangan tunggu bahagia untuk bersyukur, Ustaz. Sebaliknya bersyukurlah. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang bahagia. Menghayati kesyukuran, saya serahkan kepada yang bagi Ustaz untuk permulaan. Okey, terima kasih Da'i Anas. Kepada para penonton yang saya kasih sekalian, didoakan supaya pagi ini tuan-puan semua berada dalam kesihatan, keafiatan dan juga dengan penuh rahmat serta dakapan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Topik kita menghayati kesyukuran. Ini satu benda yang besar dalam Islam ni. Kalau kita tengok Quran ni, Anas, dia dua tonjang, dua tonjang besar. Satu sabar, satu syukur. Sabar, syukur. Sehingga ulama mengkategorikan bahawa Islam dan Al-Quran itu adalah tanda syukur, tanda nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang manusia harus bersyukur ke atasnya. Kita dalam sehari dua ni kita akan raya. Kita akan raya. So, gugusan ayat yang membicarakan mengenai puasa. Ada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-185 yang berbunyi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. So, kita nak kaitkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada manusia di dalam perintah puasa ini, Allah tidak memberatkan. Allah mahukan keringanan. Sebab itu orang bermusafir boleh buka puasa, orang sakit boleh buka puasa. Kalau orang sakit itu sakit yang langsung tidak boleh sembuh. Tak ada harapan. Tak ada harapan, dia tinggal puasa, dia bayar fidyah. So yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak mahukan kesusahan ataupun bebanan. Ini boleh merujuk kepada ayat lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Kita sekarang ni berada dalam wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Kita dalam proses menyempurnakan bilangan hari puasa yang berbaki. Litukmilul iddah. Sama ada 29, sama ada 30. So petang ni kita akan, malam ni orang akan berebut remote control lah. Dengan anak nak tahu besok raya tak raya. Pengumuman. So litukmil iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Apabila dimaklumkan raya sama ada besok ataupun lusa, maka walitukabbirullahi, itu yang ada takbir raya tu. Kita bertahmid, bertakbir memuji Allah Subhanahu Wa Taala, wa la'allakum tashkurun. Tukmilu iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. So saya puasa, saya diberi keringanan, saya bertarawih, saya baca Quran, macam-macam saya buat, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Kenapa, Da'i Anas, kita bersyukur? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan bulan Ramadan sebagai satu anugerah untuk manusia. So bila Allah beri saya satu benda yang sangat berharga, saya harus berterima kasih atau tidak?
Berterima kasihlah. Tashkurun, bersyukur sebab sebulan kita dapat berpuasa. Dalam suasana COVID-19 ini, coronavirus yang tersebar, kita terpaksa solat di rumah. Tarawih di rumah. Ada kawan bagi tahu, Ustaz, usolli aja dekat 15 minit, Ustaz. Dia usolli fardu ke usolli sunnatan? Dia sangkut. ayah. Jadi ayah pun ada yang habis modal. So kita dalam COVID-19, kita terpaksa solat di rumah. Kita aktiviti-aktiviti kita semua terfokus dengan new norm, kata orang kan. So semua ini adalah untuk mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam bentuk COVID-19 ini adalah satu tanda kebesaran Allah supaya melaluinya manusia tahu ada Tuhan yang mentakdirkan segala sesuatu, dan juga ini menjadikan masyarakat Malaysia lebih matang sebab Malaysia tidak pernah berhadapan dengan satu pandemik yang begitu besar. Kan? Kalau endemik ni, kita biasa dah. Kalau domestik punya penyakit, penyebaran penyakit domestik, kita dah biasa. Tapi yang pandemik, penyakit yang merentasi benua, ini kali pertama masyarakat Malaysia hadapi. So ini satu situasi baru. Sebelum ni siapa yang kenal pandemik ni apa, coronavirus ni apa, bagaimana rawatan yang digunakan, kenapa mereka perlu dikuarantin 14 hari, kenapa. So semua ini menjadikan kita lebih matang. Sekiranya la samahallah, kata Arab tu, dalam bahasa Arab biasanya kita kata la samahallah, mohon Allah jauhkan. Kalau ada pandemik akan datang pula selepas ini, rakyat Malaysia sudah ada satu knowledge, sudah ada satu pengetahuan untuk mendapati keadaan tersebut. Jadi Dayana, saya nak petiklah kata-kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali sebut mensyukuri nikmat Allah itu adalah bermaksud menggunakan segala nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Bila Allah beri saya satu nikmat, Allah nak tahu saya bersyukur atau tidak, saya berterima kasih atau tidak terhadap nikmat tersebut, Allah tengok macam mana saya gunakan nikmat tu. Baik, saya ada nikmat mata, saya ada nikmat mulut, saya ada nikmat telinga, saya ada nikmat hati, saya ada nikmat akal, saya ada macam-macam nikmat. Jadi semua ini Allah bagi, Allah nak tengok macam mana saya manfaatkan segala nikmat ini pada jalan yang Allah suka. Kalau manusia tak pandai bersyukur, maka dia akan gunakan pada jalan yang salah. Melihat benda yang tak baik, mendengar perkara yang tidak baik, bercakap, bertutur perkara yang tidak baik, berfikir perkara yang tidak baik. Semua ini akan menjadikan dia tidak menjadi orang yang bersyukur. Sebab itu puasa kan, Anas. Puasa ni dalam Al-Quran dia ada dua uslub Quran sebut. Satu saum, satu siam. Siam, Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kalian berpuasa seperti mana ianya pernah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. So dia guna perkataan siyam. Ada perkataan lain juga yang merujuk kepada puasa, iaitu saum. Sad waw mim. Sad waw mim. Tadi sad ya alif mim. Siyam. Satu sad waw mim. Saum. Apa beza siam? Siam menahan makan minum. Siam ni bermaksud puasa, saum juga bermaksud puasa. So apa beza? Siam ialah menahan mulut daripada makan dan minum. Daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari, terbenam matahari. Manakala saum menahan mulut daripada bercakap perkara yang Allah tak suka. Allahu Akbar. Yang tu puasa, yang ni pun puasa. Satu puasa, dua-dua puasa melibatkan mulut. Betul. Dua-dua puasa ni siam melibatkan mulut, saum juga melibatkan mulut. Satu siam menahan mulut daripada makan dan minum, satu lagi saum, satu siam menahan mulut makan dan minum, saum menahan mulut daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah. Baik. Bila kita datang kepada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Kam min sha'imin wa laysa min siyamihi illa al-ju'a wal atash. Berapa ramai yang berpuasa, puasa itu tidak mendatangkan apa-apa untuk dia melainkan lapar dan dahaga. Maka saya boleh konklusikan di sini bahawa menahan mulut daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah adalah lebih disukai oleh Allah daripada semata-mata menahan mulut daripada makan dan minum. Allahu Akbar. Kesimpulan yang cukup baik. Cantik kan? So, jadi Allah Subhanahu Wa Taala melatih saya satu perkara yang supaya saya terzahir daripada diri saya tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Cuba kita lihat dari sudut fizikal, dari sudut secara literal kita dapat lihat puasa ini adalah menahan makan dan minum. Okey. Tapi di sebaliknya Allah beri kita peluang untuk shutdown sistem. Kita punya sistem badan kita, perut apa semua ni kan, penghadaman ni kan. 1 bulan shutdown. Bagi dia rehat. bagi dia rehat. So 1 bulan saya punya shutdown ni, dia manfaat untuk 11 bulan. Allahu akbar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana kalian nak dustakan? Kalau ada orang rasa bahawa apalah puasa, susahlah kan. Ada yang kata puasa susah. Ada geng plastik hitam kan. Ada yang rasa susahlah, bebanlah, apalah, itulah ini. Tapi kita lihat manfaatnya kembali balik kepada manusia. Allah berfirman, "Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun." Ingat aku akan ingat kalian. Bersyukur kepadaku, jangan kufur. Bersyukur kepadaku, jangan kufur. So syukur adalah menzahirkan sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dua perkara. Satu, tanda syukur saya kepada Allah, satu, saya akan gunakan lisan dengan mengucapkan lafaz tahmid, alhamdulillah. Dulu Anas, kalau kita dapat satu benda, kata, Ustaz, dapat handphone baru? Alhamdulillah. Sekarang, Ustaz dapat handphone baru? Bolehlah. Alhamdulillah pun mana nak sebut dah? Bolehlah. Adalah, bolehlah sikit kan. Adik, nak sebut Alhamdulillah pun rasa berat dah mulut. Nanti, begini Anas, kita lihat Alhamdulillah dengan asyukrulillah. Betul kan? Alhamdulillah yang kita baca dalam surah Fatihah. So kita nak lihat juga, Ustaz, kalau syukur itu bermaksud terima kasih, habis alhamdulillah pun lafaz terima kasih juga. Asyukru pun lafaz terima kasih, tapi alhamdu lebih umum daripada asyukru. Betul tak? Terima kasih. Begini. Dia menyeluruh lebih luas. Kita pernah bincang dalam pentas yang sama, dalam Tanyalah Ustaz, mengenai tadabbur surah Al-Fatihah, dan saya ada bincang panjang lebar. Sebagai satu ulang kaji, ringkas saja. Begini. Alhamdu dengan asyukru. Kan? Alhamdu dengan asyukru. Katakan, Da'i Anas, ini sekarang bulan puasa. Kan? Ataupun saya nak keluar kerja lagi, awak bagi saya kuih raya. Contoh. Walaupun tak dapat. Bagi kuih raya. Bagi kuih raya kan. Tak bawa. Bagi kuih raya kan. Bagi kuih raya. Katakan, terima kasih Anas. Saya kata apa? Syukran laka ya akhi. Syukran. Terima kasih. Saya kata terima kasih kepada Anas kerana Anas bagi saya kuih. Adakah itu bermaksud saya telah terima kasih kepada Tuhan yang menghidupkan gandum sebelum jadi tepung? Allah Akbar. Tak. Belum lagi. Adakah saya berterima kasih kepada Allah yang bagi manusia pandai untuk mengadun tepung tu sampai jadi kuih? Tidak lagi kan? So, komitmen saya dalam berterima kasih terhadap kuih yang Anas bagi itu sangat luas. Tapi kalau saya kata terima kasih sebab Anas bagi saya. Saya belum terima kasih kepada petani. Saya tidak terima kasih kepada Tuhan turun ke hujan dari langit. Saya tidak terima kasih kepada orang yang mengadun tepung, mengusahakan tu. Betul kan? So, terima kasih saya hanya setakat itu. Tapi kalau saya sebut Alhamdulillah, menyeluruh. Allah Akbar. Sebab manusia ni, dia macam mana pun dia akan lara. Dia akan lupa. Dia akan sangat lupa. Manusia ni, walidzalika sumil insanu insanan likathrati nisyanihi. Manusia dinamakan manusia kerana suka lupa, selalu lupa. Sifat dia begitu. Sifat dia lupa. Kalau sifat lupa tak apa, buat lupa beramai. Buat lupa kan. Buat lupa. Ya ke? Allah, ya ke? Dia banyak buat lupa. Kita tak mahu macam tu. Jadi maksudnya, bila saya sebut Alhamdulillah, saya telah berterima kasih kepada Allah terhadap nikmat yang saya terhitung dan nikmat yang tidak terhitung. Yang saya dapat capai dan saya tak dapat capai. Okeylah Anas, kita kata saya bersyukur, ya Allah Tuhan, kau bagi aku mata ni, terima kasih Allah. Tahu tak di belakang mata itu ada banyak manusia saraf? Tak tahu kan? Tahu tak mata ini boleh membezakan berapa banyak warna? Sampai ada rabun warna kan? Tuhan macam-macam bagi. Telinga, hidung kita ni boleh menghidu pelbagai bau. Awak tahu itu durian, awak tahu itu macang, awak tahu itu apa lagi? Ya. Awal lagi ni. Awal puasa ni kan. Semua hidung kita boleh mengecam kan? Mengesan. Daria kan? Jadi adakah kita berterima kasih? Belum lagi. So, macam mana saya berterima kasih? Saya menggunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada jalan yang Allah
Allah suka. Alhamdulillah Ustaz, satu perkongsian ataupun mukadimah yang cukup baik, dan banyak lagi yang akan kita kongsikan dan yang akan kita kupas. Jadi para penonton Tayana Ustaz, titipan doa, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah biar Tayana Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan tiru. Kita kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Daripada TV9. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah masih lagi kita membicarakan topik menghayati kesyukuran, dan kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, dan telah pun bersama-sama kita mengupas tentang mukadimah topik hal 7 topik pada pagi ini yang menyebutkan tentang siam, saum, beza antara kedua-duanya, dan mungkin bagi para penonton yang terlepas di awal mukadimah tadi boleh ulang tonton kami sama ada menerusi YouTube maupun menerusi FB Live yang kita siarkan, insya-Allah. Menghayati kesyukuran pada ketika ini, kita yang bagi Ustaz dan juga para penonton Tayana Ustaz, kita bersama dengan salah seorang pendakwah dan juga asatizah kita yang semua sedia maklum, beliau merupakan salah seorang yang senantiasa istiqamah berjuang dalam keadaan walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit yang masya-Allah tabarakallah yang mungkin tidak mampu untuk ditanggung oleh kita semua, tetapi masya-Allah masih lagi mampu tersenyum. Dan di sidang video, menerusi sidang video pada ketika ini bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Hanafiah Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah hidup lagi ya Allah. Alhamdulillah, syukur ya Allah, syukur. Alhamdulillah, senyuman Ustaz tu jelas menggambarkan masya-Allah kebahagiaan yang dilalui oleh Ustaz, dan mungkin nak berkongsi sedikit pada pagi ini Ustaz dengan para penonton Tayana Ustaz yang menonton kita pada pagi ini, dan juga di studio kita ada yang bahagia Ustaz Dr. Farid Ravi, alhamdulillah bersama-sama kita, dan sedikit Ustaz Hanafiah tentang bagaimana perjalanan kehidupan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi tetap mampu tersenyum, dan walaupun bergelut melawan penyakit yang diuji dalam keadaan begini, Ustaz masih lagi bersyukur alhamdulillah dan meneruskan perjalanan program sebagaimana yang kita maklum. Sedikit Ustaz, mungkin ada tips yang nak dikongsikan dengan para penonton pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih Da'i Anas. Saya ni peminat nombor 1 Dr. Muhammad Farid Ravi ni. Saya peminat, ya Allah. Hari ini bertuah saya. Saya peminat juga. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah saya disahkan kanser limfoma pada 31 Januari 2017, dan kemudiannya kena immediately operation, kena dengan segera operation pada 1 Februari. Jadi bila di operation tu daripada atas dada hingga ke bawah pusat, dan ditemui ketumbuhan dalam perut saya tu besar, dia besar ketayap ni, dan berat dia lebih kurang 1 kilogram. Allah. Dan usus saya terpaksa dipotong 1.4 meter, lebih kurang 1 depa lebih. Dan kemudiannya doktor beritahu saya terpaksa lalui kemoterapi kerana kanser itu telah merebak. Jadi mula-mula yang saya nak share kepada semua, bila doktor beritahu, Ustaz, kanser, saya sebut Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Rahim. Dalam juta-juta orang dalam dunia, ya Allah, kau pilih aku kena kanser. Walaupun gaya hidup aku aktif, kau pilih aku kena kanser. Dan kemudiannya doktor terperanjat. Kenapa saya sebut Alhamdulillah, sedangkan orang lain menangis apa semua. Pada saya, kanser bukanlah satu bala bencana. Pada saya, kanser adalah hadiah yang sangat indah dan sangat besar daripada Allah.
Dan saya bersyukur kerana Allah Ta'ala memilih saya untuk diuji dengan kanser. Alhamdulillah, dan tak lama lepas tu doktor beritahu based in medical experience, pengalaman perubatan, selalunya kanser macam saya ni hanya mampu bertahan lebih kurang setahun sahaja. Allah. Jadi 2017 doktor beritahu saya, kemungkinan kawan-kawan doktor yang lain pun beritahu saya hanya mampu bertahan sampai 20 hari bulan 1 2018 sahaja. Tapi alhamdulillah dah 3 kali Ramadan saya bertemu. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Allah pilih saya untuk bertemu Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Jelas daripada senyuman yang bagi Ustaz tu menggambarkan ketenangan dalam kehidupan. Masya Allah, tabarakallah. Saya pun tak boleh terbayang bagaimana kehidupan yang bagi Ustaz dalam keadaan diuji. Namun Ustaz, mungkin sebagai persoalan yang kedua, dalam keadaan kita mungkin melihat bagaimana Ustaz dan juga ramai lagi NGO yang turut bersama-sama dengan Ustaz menganjurkan aktiviti kemasyarakatan. Dalam keadaan yang diuji sebegini pun Ustaz masih lagi turun ke lapangan membantu dan sebagainya. Mungkin ini merupakan salah satu daripada cara Ustaz menzahirkan kesyukuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit Ustaz. Alhamdulillah, yang pertama bila berlaku wabak COVID ini, saya masih aktif berdakwah macam biasa, dan negeri yang paling banyak saya ceramah adalah Johor dan Perak lah. Jadi apa berlaku bila dapat tahu je di negeri Johor wabak COVID ni melanda dan banyak masjid ditutup dari surau, surau dan masjid ditutup, saya balik ke Kuala Lumpur dan saya berbincang dengan kawan saya apa patut kita buat untuk bantu frontliner. Dan kemudian ni kawan saya juga doktor dan dia juga Datuk Rizman dan ada 2-3 orang lagi kawan, Haji Jalil TV3. Dia beritahu saya, Ustaz, kita buat face shield sebab banyak hospital memerlukan face shield. Jadi apa berlaku, saya pun buat face shield dan ada seorang kawan saya nama Dr. Azizul pun, dia pun tolong sama-sama kita buat face shield. Hari pertama kita buat tu dah dapat 100 pun jenuh. Tapi hari kedua dan hari yang seterusnya, alhamdulillah dengan izin Allah, Allahu Akbar, sampai hari ini kita dah buat lebih 30,000 face shield. Dan masya-Allah KKM telah memberi kebenaran kepada kami untuk membantu hospital-hospital seluruh semenanjung Malaysia. Ketika perintah PKP, masya-Allah orang lain berkurung di rumah. Tapi saya memilih, andai nak mati biar puas hati. Saya minta pada Allah, ya Allah, kalau kau nak ambil nyawa aku, jangan kau ambil ketika aku sedang duduk di rumah, tapi ambillah ketika aku sedang beribadah dalam rumah Allah ataupun berdakwah di jalan Allah. Saya tak nak menyerah kalah dan masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, habislah satu semenanjung ni hospital-hospital saya pergi hantar face shield dengan sahabat-sahabat NGO, Sipu Bikers, Jom Cuci Masjid, Bida Prima dan seterusnya, kita dengan Ecoris. Alhamdulillah. Dan selepas kejayaan menghantar face shield ni pula, banyak pula ramai pula sahabat-sahabat saya yang lain datang nak join sama ataupun bersama dengan kami. So alhamdulillah dapat liputan di media sampai ke Amerika Syarikat, sampai kedutaan Amerika pun ucap tahniah kepada saya. Alhamdulillah. Saya kata this is not bukan daripada saya, tapi daripada kerja kumpulan. Dan seterusnya apa berlaku, masya-Allah, habis dia selepas Proton telah bersetuju untuk membuat lebih kurang 60,000 face shield untuk perisai muka, untuk kaki tangan Kementerian Kesihatan. Jadi kami stop sekejap. Kami stop tu bukan stop terus. Kami ubah aktiviti kami membantu orang-orang buta seluruh Malaysia ketika berhadapan dengan PKP. Dalam keadaan saya sakit, doktor tak benarkan saya berpuasa. Tapi saya berayu pada Allah. Ya Allah, daripada kecil sampai sekarang saya tak pernah tinggal puasa. Tolonglah ya Allah. Kau cabutlah nikmat lain. Janganlah kau cabut nikmat solat dan puasa. Dan alhamdulillah, Allah SWT kurniakan kepada saya nikmat berpuasa. Ya Allah,
Alhamdulillah. Dan dalam keadaan nikmat berpuasa tu, Allah SWT memberi kekuatan kepada saya untuk buat-buat kerja dakwah ni. Alhamdulillah. Dalam Allahu Akbar. Yang seronoknya bila saya belajar bagi bantuan kepada orang-orang buta dengan grup-grup motor saya. Masya Allah, apa yang berlaku Dai Anas, Dr. Farid. Masya Allah, saya belajar banyak benda daripada orang buta. Mereka tidak pernah mengeluh walaupun rumah mereka sempit. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Saya kata, ni bang, rumah abang sempit pula. Ni macam mana ni bang? Abang selesa ke? Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Paling tidak saya ada rumah. Sepanjang PKP saya merayu pada rakyat Malaysia, tolonglah orang buta. Mereka dah tak nampak, mereka tak mampu nak pergi ke pasar raya untuk berbaris berjam-jam. Dan kemudiannya saya boleh ada masa lagi nak cerita tak? Sikit lagi insya-Allah Ustaz. Boleh Ustaz. Insya-Allah. Silakan. Saya kisah dia, saya mula buat kerja sama buta ni ketika saya sibuk buat field seal. Tiba-tiba ada seorang orang buta menghubungi saya. Ustaz, kami tak makan dah tiga hari dah tak ada bekalan makanan kat rumah. Tolonglah saya Ustaz. Saya terus start motor pergi ke rumah dia dengan membawa nasi ayam. Ni sebelum Ramadan. Saya pun pergi. Dia ni buta. Suaminya buta, isterinya pembuta, ada anak 2 orang. Anak yang paling kecil usia 2 tahun, yang paling tu berusia 5 tahun. Masya Allah, saya serahkan nasi ayam. Anak dia pegang kain mak dia. Umi, kita dah lama tak makan ayam, Umi. Alhamdulillah, kanak-kanak tersebut Alhamdulillah ini dapat makan ayam. Nikmatnya bila orang sebut Alhamdulillah, walaupun hidup mereka sempit, susah, buta, tapi Allahu Akbar, mereka senantiasa bersyukur. The power of syukur ni Masya Allah. Allah SWT firman dalam Quran, La in syakartum la'azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah bohong. Allah cakap, Allah buat yang pembohong kita. Kita dah beri nikmat pun Allah tak nak syukur. So pujuk hati kita sama-sama. Latihlah rakyat Malaysia walaupun PKP, COVID datang melanda, senantiasalah bersyukur. Rumah yang sempit terasa lapang. Jiwa yang gundah gelana terasa tenang. Wallahi tuan-tuan, amalkanlah sifat syukur. Macam Ustaz Dr. Farid Rabi kata, Islam ni ada 2 tunjang. Pertama syukur, kedua sabar. Allah. Dan sabar ni defensif. Syukur think big. Sangka baik pada Allah. Qala Rasulullah, qala ta'ala, anna inda zanni abdi bih. Allahu Akbar. Cukup sekadar tu. Alhamdulillah Ustaz, satu perkongsian kisah yang cukup menginspirasikan, dan kami di Tengah Ustaz mendoakan kebaikan dan juga kesihatan yang baik kepada yang bagi Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz terus dikurniakan kebaikan dan juga istiqamah dalam mengajarkan dakwah, dan doakan kami di sini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang cukup menginspirasikan. Tersenyum di saat menerima nikmat itu biasa, tetapi senyum di saat menerima ujian itu luar biasa. Ustaz, sedikit mungkin sebagai komen kepada kisah yang dikongsikan oleh bagi Ustaz tadi. Sangat menginspirasikan dan juga sangat menginsafkan bagi saya. Sebab bukan senang untuk dihadapi. Betul. Saya pun ada ahli keluarga yang pernah kena kanser dan juga kanser survivor. So macam Ustaz Hanafi, bukan senanglah Ustaz. Bila sebut kanser ni, dia macam kita telah menetapkan tarikh kan, untuk kita nak kembali. Betul. Macam doktor-doktor yang doktor sebut based on their experience kan. Tapi di situ ada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih kasihkan Ustaz, dan ramai lagi di luar sana saya yakin Allah kasihkan mereka untuk melanjutkan usia dan juga beri kesihatan yang berpanjangan supaya dapat berkhidmat kepada umat.
Jadi khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini sangat jelas. Sebaik-baik kamu ialah Tuhan lanjutkan usia dan baik pula amalan. Panjang umur, baik amalan. Mudah-mudahan Ustaz Hanafi termasuk golongan mereka yang disebut dipanjangkan Allah usia dia dan juga baik pula amalan dia. Ya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah memberi keberkatan kepada beliau dan juga survivor-survivor yang di luar sana. Kita rasa teruja dalam keadaan sakit. Macam Ustaz Hanafi ni dia possibility untuk jangkitan COVID tu very high. Betul. Sebab dia ada background sakit kan. So dia tak boleh, immune system badan dia tak boleh tahan. Betul. Sama juga macam orang ada kencing manis, ada sakit jantung, orang ada kidney failure. Mereka ni possibility kalau kena, kalau kita lihat daripada 114 kes kematian yang dilaporkan oleh KKM, kebanyakannya 98 ke 97% adalah mereka ada latar belakang penyakit dalam kronik dalam kehidupan. Jadi Ustaz Hanafi pun sama juga. Tapi beliau cekal kan. Beliau kata tak kisah, biar mati di jalan Allah. Biar mati dia masa buat kerja dakwah. Kan. Jadi tak semua rakyat Malaysia ada, bukan tak semualah. Mungkin kita pun belum tentu kalau kita diuji dengan ujian yang begitu besar. Semoga Allah berkatilah beliau. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan alhamdulillah. Dan telah pun berada bersama kita soalan yang pertama yang bagi ustaz dan juga sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita raikan soalan menerusi rakan Facebook kita yang pertama pada pagi ini, Imran Syakir. Assalamualaikum Ustaz Farid Ravi dan Da'i Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perbezaan antara syukur dan qanaah? Dan yang manakah lebih utama dalam Islam supaya memupuk diri menjadi mukmin yang cemerlang? Mohon pencerahan. Jazakallah khair Ustaz dan Da'i. Satu soalan cukup baik Ustaz. Cukup baik. Dia qanaah ini bermaksud rasa cukup. Rasa cukup. Rasa cukup ni kita mesti tahu bahawa yang bagi kita sesuatu nikmat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah bagi kepada kita sesuatu nikmat, itu adalah menjadi Allah tahu, Allah suka. Betul. Allah suka. Anas, macam bila saya nak satu benda kan, ya Allah bagilah aku makan, bagilah aku minum, bagilah. Jadi Allah suka, Allah bagi tu. Allah dah bagi ngam-ngam dah tu. Nak tengok siapa di antara kita yang bersyukur, siapa di antara kita yang kufur. Itu pemberian Tuhan. Jadi ada orang dapat banyak, ada orang dapat sikit. Jadi yang dapat banyak kena bersyukur, yang dapat sikit pun kena bersyukur. Qanaah adalah menjadikan diri kita ni rasa cukup dengan pemberian Tuhan. Dia kalau soalan antara dua, antara qanaah dengan syukur, mana lebih aula? Qanaah dulu. Kalau tak ada qanaah, syukur tak datang. Betul. Kalau saya rasa tak cukup, saya akan mengeluh lah. Saya akan mengeluh, saya akan banding. Gelisah kan. Tengok, kita ada kereta. Tapi kita tengok kawan kita pakai kereta lagi besar. Dia tak syukur dengan apa yang dia ada, dia tengok apa yang orang lain ada. Sebab itu salah satu sebab hilangnya rasa penghayatan kita terhadap kesyukuran apa dia? Kerana kita membezakan apa yang kita ada dengan orang lain ada. Kita suka membandingkan. Bila ini berlaku dalam kehidupan, yakinlah kita tak akan ada sifat syukur. Sebab kita sentiasa membanding dengan orang lain. Macam ni Anas. Para penonton, katakan saya naik kereta. Saya naik kereta. Saya tengok ada orang naik motor. Naik motor kan? Kadang pernah tengok tak orang naik motor ni? Dia kadang anak dia ada diselit tengah-tengah. Allahuakbar. Sedih tau. Sedih. Kadang dekat bakul seorang, kat tengah seorang, 4 orang. Anak beranak naik motor. Saya tengok ni, saya kata kadang saya panggil anak-anak saya tengok. Kan? Tengok betapa Allah bagi kita nikmat, tengok orang itu dapat. Itu saja. Jadi patut kita bersyukur. Yang naik kereta, dia bersyukur sebab ada orang tak mampu beli kereta naik motor. Yang naik motor kena bersyukur sebab ada kawan dia nak beli motor pun tak ada duit. Naik basikal. Yang naik basikal kena bersyukur sebab ada kawan dia nak beli basikal pun tak boleh. Tak boleh. Kan? Yang naik basikal bersyukur sebab ada kawan dia jalan kaki je. Yang jalan kaki bersyukur jugalah sebab dia ada kaki lagi. Betul kan? Yang jalan kaki bersyukur juga sebab dia ada kaki, sebab kawan dia ada yang kaki pun tak ada. Mungkin sebab diabetes, mungkin kena aksiden, kaki dia tak ada. Yang tak ada kaki walaupun naik wheelchair, dia kena bersyukur sebab Tuhan masih panjangkan umur dia. So circulation kehidupan kita ni, pusing ikut mana pun, kita tidak boleh lari daripada bersyukur. Sama ada besar ataupun kecil. So bagi saya,
Sebab itu di antara ciri takwa. Cuba Anas lihat. Bila Sayyidina Ali ditanyakan, "Ya Amirul Mukminin, ma makna taqwa?" Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali menjawab, "At-taqwa yatadamman arba'ata asya'." Takwa ini ada 4 sendi dia. Pertama sekali, al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha berkuasa atau takut kepada Allah yang Maha mulia. Yang kedua, wal qanaa'atu bil qalil. Bersyukur terhadap pemberian Allah biarpun ianya sedikit. Yang ketiga, wal amal bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal isti'adad li yaumir rahil, bersiap sedia untuk bertemu Allah. So 4 rukun ini dia tidak boleh tidak mesti ada dalam kehidupan kita. So yang kedua dalam rukun takwa adalah bersyukur terhadap pemberian Allah biarpun ianya sedikit. Tengok. Sekarang bulan puasa kan? Bulan puasa. Bulan puasa kita akan dapati barangan ataupun makanan-makanan yang dibuang di tong sampah. Sangat sedikit sebab bazar Ramadan tahun ni tak ada. Betul. Kalau tak, orang kita punya beli makan untuk buka puasa. Sebab ada contoh saya nak sebut nama Datuk Sri Zaini Ujang, bekas KSU Kedah. Pernah beliau kongsi dengan saya, kata Dr. Farid kena cakap bahawa kalau dalam tong sampah tu ada 10, tong sampah tu 10 kilo 10 kilo. Tong sampah tu ada 10 kilo. 4 kilo makanan, Anas. Allahuakbar. 4 kgs adalah food. Mi goreng ada, murtabak ada, kuih lopis ada, nasi ada. Banyak mana makanan kita buang. So di mana tanda syukur? Orang yang bersyukur dia akan rasa cukup dengan pemberian Allah sikit. Orang yang bersyukur dia tidak akan membazir terhadap, dia tidak akan salah guna pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanya antara dua, qanaah dengan syukur, qanaah dulu baru datang syukur. Kalau tak syukur. Mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya di Facebook, dan insya-Allah Ustaz banyak lagi yang akan kita raikan soalan rakan kita. Saudara para penonton, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita bersama yang bahagia Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah membicarakan topik menghayati kesyukuran, dan kita telah pun sama-sama ikuti sidang video dan juga beberapa perkongsian daripada yang bahagia Ustaz dan juga soalan yang telah pun kita jawab. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terus menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi kami di talian 03 77261603 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan di 011-1233-6480, atau paling mudah terus ke laman rasmi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3, dan menerusi Facebook kita siarkan siaran secara langsung menerusi FB Live. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum Al-Fadhil Ustaz, Da'i dan kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita biasanya lebih mudah untuk melafazkan syukur pada perkara-perkara yang zahir dan nyata sahaja, seperti bila mendapat sesuatu yang menggembirakan, berbanding bila kita mendapat sesuatu yang tidak nampak atau tidak nyata, yakni perkara ghaib, seperti mendapat nikmat iman dan nikmat Islam. Apakah pandangan yang berbahagia Ustaz? Terima kasih. Tok Ambuk dari Sadung Jaya Samarahan, Sarawak. Nun jauh dari sana Ustaz, bertanya soalan. Penuh pengharapan nak tahu Ustaz. Kita ni suka tengok bila ada duit baru nak syukur. Bila dapat kereta baru nak syukur. Tapi nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam yang ditanya tadi, kita jangan nampak sedikit Ustaz. Ya, terima kasih kepada Tok Ambuk daripada Sarawak soalan. Saya nak mulakan jawapan begini. Saya nak ambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ibrahim ayat 24. Surah Ibrahim ni banyak benda yang kita nak lihat. Tadi ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Dan jika sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat aku. Dan jika sekiranya kamu kufur, azab aku sangat pedih. Dalam surah Ibrahim juga. Ini ayat dalam surah Ibrahim lagi ni. Ayat 24. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada kamu, telah mengurniakan kepada kamu semua benda yang kamu minta. Allah. Satu. Tafsiran yang kedua, banyak benda yang Allah bagi yang kamu tak minta. Kita pernah minta matahari tak? Tak pernah. Ada pernah kita minta bulan? Allah. Tak pernah kan? Macam mana Allah bagi? Kan? Ya, banyak benda yang kita tak minta Allah bagi. Sebab Allah tahu apa yang manusia perlu dan apa yang manusia tak perlu. Allahu Akbar. Jadi kita nak, yang kita bersyukur ni, betul lah sahabat kita Tok Ambok tanya tu, yang kita bersyukur, alhamdulillah sihat, alhamdulillah dapat bonus, alhamdulillah dapat duit raya, alhamdulillah kan, jalan tak jalan. Dia nampak benda yang dia nampak saja. Banyak lagi di situ perkara-perkara yang kita tak dapat lihat, yang mana menjadi pemberian Tuhan yang manusia takkan habis bersyukur. Allah. Tak habis syukur. Macam ni Anas. Ada seorang lelaki, ini kisah Bani Israel. Umur dia 500 tahun. 500 tahun. Macam ni. Dia, kenapa kita ada malam Lailatul Qadar? Saya nak kait sikit je. Kenapa kita ada malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sama dengan equal tu 82 tahun. 82 tahun, kita 82 tahun. Wah, itu satu Ramadan. Kalau Ramadan 2, kali kedua kita dapat lagi. Allah. Kalau banyak dapat. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila baginda bercerita mengenai Bani Israel. Bani Israel umur mereka panjang-panjang. Allahu Akbar. 900 tahun, 800 tahun. Tengok Nabi Nuh alaihi salam. Kan? Alfa sanatin illa khamsina ama. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Tanya Ustaz Nafi kan. 950 tahun. Panjangan. Jadi bila sahabat-sahabat dengar, wih, panjang-panjangnya umur dia orang ni, panjang-panjangnya. Kita tak ada apa-apa. Kita macam mana kita nak pintas dia orang ni? Kita khairul ummah. Kita sebaik-baik umat. Macam mana kita nak pintas Bani Israel? Macam mana kita nak pintas kaum dulu? Maka adanya malam Lailatul Qadar sebagai satu pemberian, satu kurniaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemberian kan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia supaya manusia rasa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan manusia ini, bila dia nak hitung nikmat Allah, dia takkan terhitung. Betul. Ini salah satu macam mana kita nak hitung nikmat ni. Susah kita nak hitung kan. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu peluang 82 tahun, satu malam kita beribadat. Aduh, katanya Ustaz, bila malam Lailatul Qadar? Bila malam Lailatul Qadar? Saya pun tengah mencari. Manalah saya tahu kan, pakat-pakatlah kita cari kan. Kita cari. Mudah-mudahan sepanjang 10 terakhir kita beribadat, kita bertemulah dengan malam Lailatul Qadar. Itu aja. Ada pula buka tingkap ulur tangan. Sebab ada ustaz bagi tahu panas, dia tak panas sangat, tak sejuk sangat. Dia ada rasa dia ulur kata, panas sikit tak jadi. Asyik panas tak jadi, panas tak jadi kan. Ada hari tu saya tengok satu orang buat kartun dia kata suami dia buka tingkap tengok, isteri dia tanya. Isteri tanya, abang tengok apa? Abang tengok ada tak pokok-pokok sujud? Daripada awak tengok pokok sujud, baik awak sujud dia. Astagfirullahalazim. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, maksudnya macam mana kita nak dapatkan rasa syukur. Jadi banyak benda yang kita dah bersyukur terhadap perkara yang zahir, perkara yang tidak zahir, termasuklah nikmat iman dan Islam. Kita tak pernah minta matahari, Allah bagi saya matahari. Kita tak pernah minta hujan, Allah tahu bila nak turunkan hujan. Allah tahu bila nak bagi sesuatu untuk manusia. Sebab manusia ni kalau ikutkan semua dia nak. Dia nak, ujungnya dia tak tahu nak buat apa. Ujungnya tak tahu apa. Allah Taala tahu kalau bagi Anas banyak sikit, Anas akan jadi riak. Telefon Ustaz Farid pun dia tak nak angkat. Contoh. Sekarang kalau jawab. Dia Tuhan tahu, tak boleh bagi ni. Sebab Allah punya ilmu Subhanahu wa taala kharijun an ihatati zaman. Ilmu Allah telah merentasi perhitungan manusia. Betul. Allah tahu. Sebab itu kita kena bersyukur benda yang kita nampak dan benda yang tak nampak. Termasuklah bila saya sebut alhamdulillahirabbil alamin, satu hari dalam 17 rakaat, 17 kali saya sebut secara compulsory, secara
mesti saya sebut, itu sudah menyatakan saya berterima kasih. Saya ada kawan seorang kena, saya lupa dah nama penyakit tu yang dia jatuh sebelah ni. Sebelah. Kawan-kawan boleh beritahu kan. Ada jatuh sebelah. Dia macam ada jangkitan. Dia jatuh sebelah macam ni. Jatuh sebelah. Jadi kawan saya kata, bila kena? Baru kena Ustaz. So, dah sembuh dah. Slow-slow Ustaz. Ustaz masa kena tu, ya Allah, baru rasa nikmat Tuhan. Tak tahu nak bersyukur macam mana nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bila dia sakit tu, mata ni tak boleh berkelip. Anas, mata ni tak boleh berkelip. Sebelah. Tak boleh. Jadi macam mana hang tidur? Dia kata masa tidur, dia terpaksa letak seletip. Allahu Akbar. Kelipan mata ni pun bukan milik kita, Anas. Allah. Bukan milik kita. Masya Allah. Itu pun menjadi pemberian Tuhan. So kita pernah tak bersyukur? Mata ni berkelip lagi. Di mata ni macam wiper kan, Anas? Kan? Kita dah banyak spek pakai, macam-macam pakai kan? Dia jadi macam wiper. Dia kelip dia wiper. Dia clean kan? Dia clean. Kalau cuba jangan berkedip. Tengok lama-lama. Tengok TV3 sekarang ni lama. Pedih mata. Pedih mata. Baik. Jadi Allah bagi dia timing dia pun ada, Tuhan. Allahu Akbar. Kalamhil basar kan. Dia Tuhan bagi tu sangat cantik dah. Denyupan jantung, siapa boleh hitung? Kalau dia stop kita semua, Anas. Jadi banyak benda yang kita kena bersyukur. Sebab itu bila saya sebut Alhamdulillahirabbil alamin, saya kena sebut sepenuh hati. Dia bukan lisan aja. Jangan sebut Alhamdulillah. Tak, dia mesti sepenuh hati. Segala puji bagi Allah. Macam-macam Allah bagi. Sebab itu dengan manusia, dengan Anas, saya boleh cakap syukran ya Anas. Terima kasih wahai Anas kerana bagi Ustaz handphone baru contoh. Kan? Syukran, saya katakan syukran. Tapi tak boleh saya kata ahmaduka ya Anas. Tak boleh. Sebab alhamdu hanya untuk Allah, asyukru boleh untuk manusia dan juga kepada Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, satu perkongsian dan juga jawapan cukup baik, mudah-mudahan terjawab. Manusia mampu mencipta kalkulator mengira angka, tetapi manusia mustahil mampu mencipta kalkulator mengira nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit Ustaz bagi peluang sikitlah kata-kata hikmah Ustaz. Allahu Akbar. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi rakan Facebook kita yang bertanya, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sering mendengar kalimah, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan nikmat. Persoalannya, bolehkah kita berniat untuk mengharapkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala menambah sesuatu nikmat atau rezeki jika kita bersyukur? Bukankah ianya kelihatan seolah-olah tidak ikhlas dengan Allah? Dan adakah diperbolehkan kita berharap sedemikian? Mohon pencerahan. Terima kasih. Kak Yat dari Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor yang bertanya Ustaz. Kita dah dapat dah macam-macam nikmat. Tapi dalam keadaan kita syukur tu kita harap macam, kalau dapat lagi kan biasa. Itu lebih kurang macam tu Ustaz. Tapi apakah salah kita beranggapan ataupun berdoa sedemikian Ustaz? Dia tak sempurnalah syukur dia. Allahu Akbar. Kan? Dia macam beginilah. Saya duduk dekat satu meja. Kata majlis buku puasa. Saya duduk satu meja. Tiba-tiba penganjur majlis itu dia bagi goodies. Bagi goodies kan? Bagi goodies. Semua dapat. Sampai kat saya habis goodies tu. Apa perasaan saya? Masa tu Tuhan uji. Kita bersyukur atau tidak? Masa tu Allah uji saya. Saya bersyukur atau tidak dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita mesti ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yabsutur rizqa liman yasha. Allah akan melempahkan pemberian kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi begini, kalau kita dengar tadi Ustaz Nafi sebut, ada orang buta, ada orang pekak kan, ada orang bisu. Jadi ada OKU di luar sana, macam mana mereka survive kehidupan mereka. Pernah tak satu hari kita lalu tepi jalan, kita tengok abang yang saudara-saudara kita yang tidak penglihatan dia tak nampak. Dia main alat muzik, dia jual tisu, dia minta bantuan. Pernah tak rasa syukur? Rasa dalam hati itu, ya Allah, terima kasih ya Allah kerana mataku masih boleh melihat. Melihat apa? Melihat segala macam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat lagi guru saya Fadl Hasan Abbas, Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau. Amin. Beliau mengajar di Universiti Jordan dulu. Pernah ketika bila anak murid dia, kami dalam satu majlis kan, anak murid depan membacakan abiat-abiat syair, bait-bait syair. Dia cerita, masa dia baca syair tu, dia kata, seperti langit yang biru. Dia kata, seperti langit yang biru. Bila sampai dekat langit yang biru tu, Fadl Hasan Abbas dia tanya satu benda. Dia kata, langit yang biru tu macam mana? Allah. Sedih rasanya.
Macam mana nak describe dekat dia biru tu apa? Dia tak tahu biru tu apa. Tak pernah nampak. Dia tahu merah, dia tahu sebut merah, dia tahu sebut biru, dia tahu sebut hijau, tapi dia tak pernah lihat warna-warna tersebut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri mereka kekuatan luar biasa. Kan baru ni pun Kori kita di peringkat kebangsaan tilawah kan. Seorang daripada Sabah buta dan juga daripada Kelantan buta. Johan kebangsaan tahun baru ni daripada Kelantan buta. Kan? Jadi nak bagi tahu macam mana? Mereka telah Allah Taala tarik nikmat mata, tapi Allah lebihkan mereka pada nikmat yang lain. Nikmat kecekapan. Jadi jangan rasa gundah gulana terhadap pemberian Tuhan. Kalau bukan hari ini giliran, mungkin besok. Kalau tidak, Allah suka kita minta. Macam tu je lah, Anas. Bila saya minta, saya kena minta sepenuh hati kan. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang sangat suka melihat kita meminta. Meminta. Allah suka. Jadi kalau saya tak dapat, Allah suka saya meminta lagi. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Allah suka. Pernah juga malaikat tanya, wahai Tuhan, kau tidak belas kasihan kepada pada hamba engkau. Dia minta, kenapa tak bagi? Aku tak bagi sebab aku suka dia minta. Dan aku tahu kalau aku bagi apa yang dia minta, lepas ni dia tak minta dah. Allahu Akbar. Allah Maha mengetahui apa yang kita perlukan dan Allah juga mengetahui apa yang kita mahukan. Betul. Dan Allah sentiasa memberi kepada kita seandainya kita meminta, sama ada di sini ataupun di sana, Ustaz. Betul. Allahu Akbar. Dan jangan pernah berhenti berdoa kerana kita tidak mengetahui doa manakah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah biar tanah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga yang membawa maksud, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, mendirikan sembahyang dan membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jom sama-sama kita menimba ilmu dalam Tanyalah Ustaz dengan topik gandaan bersedekah. Satu hari bersedekah dalam bulan Ramadan takkan pernah sama dengan satu hari bersedekah di luar bulan Ramadan. Jadi rugilah kepada mereka yang melepaskan peluang keemasan ini. Dan ramai orang ingat bersedekah mesti kena guna duit semata-mata. Tetapi Nabi dah jawab melalui satu hadis, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangkan sedikit pun pahalanya. Bercakap, menulis perkara yang baik-baik juga adalah sedekah. Jadi mari sama-sama kita banyakkan bersedekah sebab matematik Allah takkan pernah sama dengan matematik manusia. Ingat, saya nak pesan ni, proses pembelajaran dan juga menimba ilmu dengan memanfaatkan alam digital diyakini dapat memberikan kefahaman yang mendalam kepada penggunanya. Seiring dengan arus pemodenan masa kini, iaitu dunia tanpa sempadan, kita boleh tuntut ilmu bukan sahaja sehingga negara China, tetapi lebih luas lagi. Berkati kita insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya. Masrifah Nur Jamain yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah setiap orang berbeza caranya untuk menghayati kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimanakah garis panduan yang Islam tetapkan untuk kita menghayati kesyukuran? Adakah dengan berkongsi rezeki dengan orang lain, dengan menjamu makan kepada keluarga, kawan-kawan dan jiran tetangga merupakan tanda kita menghayati kesyukuran dan tanda kita mensyukuri nikmat dan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Allahu Akbar Ustaz. Jamu makan ni benda baik Ustaz. Kita menzahirkan nikmat tu Ustaz sikit. Betul, betul.
Saya teringat sepotong ayat daripada surah Al-Insan kan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami bagi makan kepada manusia ini kerana Allah. Nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan sebarang ucapan balas terima kasih ataupun dibalas balik apa yang kami buat. Betul. Jadi betul lah Da'i Anas kata bahawa bagi orang makan ni satu amalan yang sangat baik digalakkan, dan di antara tanda-tanda ciri ahli syurga ialah suka bagi orang makan. Kan, suka bagi orang makan, suka bagi salam. Tut'imu ta'am wa taqra'us salam. Kan, bagi makan, bagi salam. Dua benda ni antara ciri-ciri ahli syurga, suka makan. Saya teringat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni pernah seorang lelaki datang minta makan. Ini kisah-kisah yang disebutlah dari surah Athar. Seorang lelaki datang minta makan. Dia kata, wahai Ibrahim, bagi aku makan. Aku dah banyak hari tak makan, aku perlukan makan. Kau ada makan tak? Makanan tak? Bagi aku makan. Nabi Ibrahim tanya, adakah engkau daripada pengikut aku? Allahu Akbar. Lelaki itu kata, tak, aku bukan pengikut engkau. Kalau engkau bukan pengikut aku, macam mana aku nak bagi kau makan? Allahu Akbar. Kan? Balik lelaki itu dia tak bagi makan. Allah tegur Nabi Ibrahim alaihissalam, kata, wahai Ibrahim, biarpun lelaki itu kafir, aku bagi dia makan. Allahu Akbar. Subhanallah. Walaupun dia tak Islam, walaupun dia kafir, aku bagi dia makan. Dia datang minta makan daripada kau, sekali kau cakap tak boleh. Nabi Ibrahim bekerja cari lelaki itu sampai jumpa bagi dia makan pula. Mulai hari itu Nabi Ibrahim takkan makan seorang-seorang. Dia akan makan ada berteman. Jadi soalan kita kembali balik pada soalan. Saya pertama sekali kita letakkan beginilah bagaimana Nabi SAW ajar kepada kita kan. Nabi ajar kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi SAW ajar kita satu wirid supaya Allah beri kita kekuatan. Apa wiridnya? Wahai Tuhan, bantulah aku. Bantulah aku supaya aku sentiasa ingat Engkau. Bantulah aku, ya Allah, supaya aku jadi seorang yang bersyukur. Bantulah aku, ya Allah, supaya aku dapat perbaiki ibadat aku kepada Engkau. Jadinya, zikir yang diajar oleh Nabi SAW ini boleh menjadikan sebagai satu amalan sehingga memotivasikan diri kita kepada apa yang ditanyakan oleh saudari kita tadi. Bahawa dalam kehidupan kita ni banyak benda yang kita kena bersyukur, banyak benda yang kita kena terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada benda yang kita nampak ataupun benda yang kita tidak nampak. Allahu Akbar. Dan bila mana Ustaz sebut tentang bagi makan tadi, dan juga penonton kita bertanya tentang bagi makan, kisah Nabi Ibrahim, dan ini juga mungkin biasa berlaku kepada kita. Bagi benda yang kita suka kepada orang yang kita suka tu biasa Ustaz. Tapi kita nak layan baik kepada orang yang kita tak suka tu, cabaran dia cukup besar Ustaz. Sikit Ustaz mungkin. Ada dalam Al-Quran Allah Taala sebut, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Memang itu ayat sangat-sangat cun. Allah Taala sebut bahawa janganlah disebabkan kalian tak suka pada sesuatu kaum, sesuatu kumpulan, kalian tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, kerana yang berlaku adil itu lebih hampir takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak bersyukur ni, saya tadi betul lah soalan tadi, maksudnya macam mana saya nak bersyukur? Adakah dengan bagi makan, dengan bagi minum, apa? Sebab itu Anas, kita lihat bila seseorang bersyukur, seseorang bersabar. Saya sebut sabar dengan syukur tadi kan. Sabar dengan syukur. Mana lebih Allah Ta'ala suka? Di antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar. Orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar. Antara dua ni siapa yang Allah sayang? Ulama bincang bahawa orang kaya yang bersyukur itu lebih dikasihi oleh Allah daripada si miskin yang sabar. Allahu Akbar. Sebab kalau sabar, miskin tu dia sabar atas diri dia. Sabar kan? Betul. Allah uji dia sabar atas diri dia. Manakala yang kaya ni dia bersyukur dengan menggunakan nikmat Allah membantu si miskin tadi. Memanfaatkan kepada orang lain. Jadi kekayaan yang ada pada dia, kesenangan yang ada pada dia bukan hak mutlak dia. Betul. Hendaklah dikongsikan. Kita lihat bagaimana yang dikongsikan oleh kita punya Mila Jirin. Mila Jirin. Saya tak minta maaf, saya tak berapa familiar nama. Nak sebut tu susah sikit. Mila Jirin. Okey, baik. Ujian besar kan dalam mengusahakan perniagaan, dalam jadi
nak lihat bagaimana dia dapat membantu orang lain. Di bawah. Membantu orang lain supaya orang lain tidak teranaya dengan suasana COVID-19. Jadi ini salah satu usaha yang baik, salah satu langkah untuk tidak menjadikan orang lain mangsa kepada situasi. Sebab itu kadang-kadang orang yang kaya tadi macam mana dia nak bersyukur terhadap nikmat Allah. Dia manfaatkan kepada orang lain sebab macam ni Anas. Orang yang suka bantu orang lain ni, kita tengok dia suka bantu, suka bagi. Kita heran lah, dia suka bagi. Rupanya dia dah jumpa dah bahawa salah satu pintu rezeki dia adalah dengan memberi. Allahu Akbar. Memberi ini Tuhan akan bagi daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau saya bagi hari ini, Allah akan ganti balik. Betul. Saya ada pengalaman. Boleh kot? Ada seminit? Sikit. Sebelum kita break. Saya ada pengalaman dekat Masjidil Haram sekali. Masjid Haram, saya tengah baca Quran, sebelah saya ada seorang pakcik daripada Afghanistan. Kita tahu orang Afghanistan ni badan besar, pakai serban besar kan. Wajah dia orang ni memang nampaklah dia orang Afghanistan. Saya tengah baca Quran. Dia tengok Ustaz baca Quran yang kecil tu. Ustaz tengah baca, dia pun tengok. Dia pegang tasbih, dia bertasbih kan. Quran kecil kita ada macam-macam color, warna biru, warna merah, dengan ada nota-nota tepi kan. Dia tengok, saya habis baca, saya kata, saya bagi kat dia. Saya nak cakap Afghanistan tak boleh. Dia nak cakap bahasa Malaysia tak tahu. Pakai bahasa isyarat je lah. Saya kata, pakcik nak ke? Dia pun ambil tengok, dia senyum. Saya kata hadiah. Ambillah hadiah. Dia tak nak, kata hadiah. Dia pun ambil, dia cium-cium Quran tu, dia simpan. Lepas saya kata, tengok pada fizikal pakcik tu nampak macam susah kan. Allah. Saya ada bawa 10 rial. Ini kisah benar Anas. Saya ada bawa 10 rial. Saya kata, ya Allah, aku ada 10 rial. Aku tengok pakcik ni susah. Aku nak bagi pakcik ni je lah 10 rial ni. Allah. Dalam hati ni, 10 rial ni lepas tarawih kejap lagi di Masjid Haram. Masa tu belajar lagi kan. Lepas tarawih tu, on the way balik nak beli nasi Bukhari. Nasi Bukhari masa tu dapat separuh ayam tau. Dapat separuh ayam. Jadi saya buat apa? Tak apalah. Bagi je pakcik tu. Saya ambil 10 rial, saya bagi pakcik tu. Ini 1998. Bagi pakcik tu. Pakcik tu tak nak. Tak, hadiah. Dia ambil. Lepas tu saya pun pindah tempat. Masa nak pindah tempat, bangun berjalan tu, jumpa orang kampung saya. Orang kampung saya dia orang besar. Dia orang gaji besar, kerja besar kan. Dia kata, Farid, buat apa kat sini? Datang buat umrah lah bang, buat apa kan. Oh, bila sampai? Saya baru sampai bang. Oh, bagus. Abang nak balik dah petang ni. Oh, begitu Lepas tu dia pun masuk tangan dia dalam jubah dia. Jubah dia masuk, dia pap, dia salam, dia ulur. Allah Akbar. 300 rial Anas. Allahu Akbar. Tadi baru bagi 10 rial, Allah ganti 300 rial. 300. Jadi maksudnya, bila kita suka memberi, kita akan dapat lihat bagaimana Tuhan bagi balik. Jadi jangan pula lepas ni ada orang pergi Mekah nanti dia open. Dia bagi 10 rial, dia pusing, mesti tak jumpa orang, salahkan Farid Rawi. Tak dapat. Ni Farid Rawi punya cerita tak betul. Tak semua begitu. Jadi nak kata kita bagi, kita akan dapat macam mana. Jadi bagi itu adalah tanda syukur. Tanda syukur Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya dan banyak lagi yang akan kita kongsikan, tapi sedar tak sedar kita dah pun sampai untuk penghujung di siaran di TV3. Insya-Allah kita akan sambung pada lanjutan 30 minit siaran di TV9. Jadi terus setia bersama dengan kami. Saudara, teruskan biasakan kehidupan normal baharu dakwah, biar tak ialah ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Jumpa di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, siaran tambahan 30 minit lanjutan di TV9. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik menghayati kesyukuran bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Dan terima kasih kepada para penonton masih lagi terus setia bersama dengan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Kita telah sampai di
hari Jumaat yang disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekalian hari. Saya mengajak diri saya dan juga seluruh para penonton tanya Ustaz, mari sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan lagi perkongsian kita untuk topik menghayati kesyukuran pada pagi ini Ustaz. Kita bersama dengan kita di talian ataupun menerusi sidang video pada ketika ini salah seorang penonton setia kita dan juga seorang usahawan Nun dari seberang Indonesia, Jakarta. Masya-Allah tabarakallah, Encik Jaka Legawa. Assalamualaikum Encik Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Apa khabar suasananya, masyarakatnya, sahabat-sahabat kita di Indonesia? Mungkin kongsikan sedikit insya-Allah dengan kami para penonton. Alhamdulillah semua kita di sini sehat, masih diberi nikmat rezeki dan juga nikmat sehat. Alhamdulillah. Dan sampai saat ini kita masih ada di rumah semuanya. Kalau di Malaysia, Pak Jaka, kami berada dalam situasi perintah kawalan pergerakan bersyarat. Semuanya pada di rumah juga. Kalau tidak ada urusan penting, tidak perlu keluar rumah. Mungkin di Indonesia sedikit berbeza. Mungkin nak dikongsikan dengan kami. Okey. Lebih kurang hampir sama Malaysia dengan Indonesia. Di sini pun ada namanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Jadi untuk saat ini sudah hampir 3 bulan. Dan tahap kedua ini berakhir pada tepat hari ini, 22 Mei. Tapi nanti akan diteruskan sampai tahap yang ketiga, yaitu sampai dengan 4 Juni. Nah, jadi kita memang diwajibkan untuk work from home atau bekerja di rumah, kecuali memang ada beberapa pekerjaan yang boleh dilakukan normal seperti biasa, yaitu untuk kesehatan, macam rumah sakit ataupun farmasi, kemudian untuk berdagang bahan makanan, dan juga untuk transportasi umum. Seperti kita itu. masih lagi meneruskan pekerjaan dan juga rutin harian dalam keadaan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Indonesia. Begitu lebih kurang ya? Betul. Alhamdulillah, kurang lebih sama dengan Malaysia. Dan sedikit Pak Jaka, dalam keadaan persiapan menjelang Aidilfitri ini mungkin suasananya mungkin berbeza dari tahun-tahun yang sebelum ini, tetapi tahun ini kita raikan dalam keadaan penuh kesederhanaan dan mungkin sebagai kita kata perkongsian dengan para penonton pada pagi ini. Ya, terus terang hati saya juga sedih dan juga semuanya mungkin sedih. Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI pada Ramadan kali ini sudah memutuskan untuk semua masjid ditutup, tidak ada sholat wajib 5 waktu, kemudian tidak ada sholat Jumat, sholat tarawih juga tidak ada, dan nanti untuk sholat Idul Fitri itu pun akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Jadi khusus untuk Ramadan kali ini memang terasa sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya gitu. Tapi ya walaupun bagaimanapun juga kita harus tetap bersyukur, kita masih diberi nikmat kesehatan dan harus tetap semangat. Allahu Akbar. Pak Jaka mungkin pernah datang ke Malaysia, mungkin kita kata suasananya itu mungkin sedikit berbeza Pak Jaka. Dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan COVID-19 ini Pak Jaka, mungkin kita masih lagi mampu bersyukur kerana masih ada lagi insan yang lebih kita kata memerlukan berbanding kita, dan mungkin di Indonesia suasananya, keadaannya sebagaimana disebut tadi agak berbeza, dan kesyukuran yang mungkin Pak Jaka zahirkan sebagai kita kata tips dan juga mungkin sama-sama boleh ambil iktibar daripada perkongsian Pak Jaka sebagai persiapan untuk kita sambut Aidilfitri sedikit. Ya, alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan ini tadi dan juga rezeki yang lebih dari Allah SWT walaupun dalam keadaan seperti ini. Di sini banyak kita menggalang dana ataupun donasi-donasi untuk saudara-saudara kita yang kurang berkemampuan, karena memang pasti ada banyak orang-orang yang sudah diputus hubungan kerja atau sudah tidak melakukan pekerjaan lagi dan mereka membutuhkan. Jadi kita di Indonesia banyak menggalang dana berupa semacam bahan pokok ataupun uang untuk disalurkan kepada warga yang kurang mampu atau yang berkekurangan gitu di sekeliling kita. Begitu. InsyaAllah. Dan Pak Jaka, kita di studio ada yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Fairabi. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanya kepada yang bahagia Ustaz, mungkin sebagai yang terakhir.
Iya. Bagaimana dengan suasana hari raya di sana nantinya? Sedikit Ustaz, insya-Allah perkongsian daripada pihak Ustaz. Ya, kita juga di Malaysia ni Pak Jaka, kami tidak boleh solat di masjid. Kalau ada pun bilangannya tertentu, dia tidak buka kepada orang awam. Takut masih lagi tidak dapat dikawal penularan penyakit COVID-19 ni. Kita doa sama-sama Pak Jaka, kita doakan supaya rakyat Indonesia sejahtera dan diselamatkan. Dan begitu juga kita minta sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Indonesia doakan supaya ini bukan domestik, bukan penyakit berbentuk domestik, tetapi dia sudah merentas benua. Dan kita berharap kesembuhan itu segeralah diperolehi, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jaka Legawa dari Jakarta, Indonesia bersama-sama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati, memberikan kesihatan yang baik kepada kita semua. Amin insya-Allah. Assalamualaikum Pak Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang berbahagia Ustaz dan juga sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat kita juga para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah antara sedikit kita ikuti perkongsian daripada Pak Jaka Legawa dari Indonesia yang berkongsi pengalaman beliau dan juga kisah-kisah yang cukup menarik yang dikongsikan tentang bagaimana suasana pengalaman Ramadan dan juga persiapan Aidilfitri di Indonesia, dan juga kita di Malaysia mendoakan mudah-mudahan sama ada di Malaysia maupun Indonesia kita semua mampu untuk mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini, seterusnya memutuskan rantaian COVID-19 insya-Allah. Dan yang berbahagia Ustaz dan juga sidang penonton, sebelum kita teruskan dengan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita, ada seorang sahabat yang bertanya tentang dalam keadaan nak sambut Aidilfitri nanti Ustaz. Saya bersyukur ataupun dia bersyukur sebab dapat jadi imam solat di rumah. Tapi yang mencabarnya ialah nak sambut ni Aidilfitri ni sebab nak kena jadi imam dan juga solat Aidilfitri kena baca khutbah. Dan adakah sah khutbah jika tidak memegang tongkat, kata. Soalannya nampak kelakar tetapi itulah realiti yang berlaku. Ada yang bertanya begitu Ustaz. Semalam ada kawan tanya soalan sama. Saya kata kau pakai je lah tongkat mok tu. Cabut dia punya panggal tu kan pegang. Nampak lawak lah, tapi dia tak termasuk dalam syarat-syarat. Syarat sah khutbah tak masuk pun pegang tongkat. Kan? Kita pun sekarang bila saya fikir balik soalan tu, mungkin orang sudah mula melihat bahawa tongkat ni something very important kan. Tidak sah tongkat tanpa tanpa khutbah. Tanpa khutbah. Tidak sah khutbah tanpa tongkat. Dah Syashul. Tak sah khutbah tanpa tongkat. Jadi dia mesti nak pegang tongkat. Kadang bukan pegang pun dia sandar. Zaman Nabi ni tongkat tak adalah sebesar tongkat-tongkat kat masjid kita sekarang ni kan. Lebih tinggi daripada imam. Kan. Sudah ada pernah satu masjid saya pergi, Anas, minta maaf saya sebut. Jadi dia kena angkat kan daripada tempat dia sandarkan tu, ataupun dia macam ada macam satu kelip di bubuh, tak tongkat, dia angkat tongkat tu atas tu ada kipas. Kena keregang pula kan. Dah satu suasana yang pandemik pula. Jadi macam satu musibah pula. Jadi beginilah, tongkat tak wajib. Cuma disunatkan ada tongkat. Siapa yang ada tongkat? Zaman Nabi, Nabi pegang tongkat lah. Sebagai Nabi nak pegang, Nabi nak nampak lain kan. Jadi sunnah itu ada. Tapi kalau tak ada tongkat, tak apa. Tak adalah sampai nak pergi tebang buluh, nak ambil potong pokok, mana-mana pokok, nak pegang tongkat juga. Jadi kelakar lah pula kan. Jadi yang penting, solat raya jalan. Apa? Macam mana solat raya di rumah ni? Solat raya di rumah, senang aja. Kita kata senang. Kata senang Ustaz cakap. Saya solat sunat tarawih kat rumah pun usolli sunatan tahiyatanan. Anak-anak pun kata apalah abah ni kan. Abah dah ulang surah banyak kali dah. Abah dah ulang surah yang sama banyak kali. Itu belum lagi ayat yang tersasul surah, tersasul ayat dan Allahu Akbar. Jadi macam cakap dah. Jadi solat raya. Solat raya di rumah. Solat raya di rumah Ustaz, insya-Allah kita kongsi selepas ni. Belum lagi. Menanti Ustaz dengan catatan mungkin dah ada standby buku. Kita akan kongsi selepas ni Ustaz, insya-Allah. Biasakan kehidupan normal baru dakwah. Biar tanya Ustaz yang sampaikan kembali selepas ini.
memetik padi bersisa masih sisa dipatuk si burung nuri. Syukur itu berterima kasih kepada Allah yang Maha Memberi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para penonton. Tanya Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita berbicara tentang topik menghayati kesyukuran sehingga ke hujung rancangan. Masih lagi terus setia bersama dengan kami dan juga yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah. Telah pun banyak kita kupas dan kita jawab persoalan-persoalan yang diajukan daripada sahabat-sahabat kita sama ada di Facebook maupun WhatsApp, dan juga kita meraihkan lagi sahabat-sahabat kita yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan. Boleh hubungi kami di talian 0377261603 atau di WhatsApp 011-1233-6480 atau terus ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan bagi Ustaz, kita sambung sikit lagi kisah ataupun yang pasal tongkat jadi Ustaz. Jadi kena dengar baik-baik apa yang Ustaz nak kongsikan supaya tak berpeluh masa nak mengimamkan solat Aidilfitri nanti insya-Allah. Ada pelbagai video klip orang buat kan. Orang kongsikan, ada yang berpendapat bahawa tak payah baca khutbah. Betul. Jadi macam ni, solat raya yang penting dalam hari raya ni kita nak buat apa? Solat raya itu paling penting. Sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. So 2 rakaat solat. Rakaat pertama 7 takbir. 7 takbir tak termasuk takbiratul ihram. Ini ayah-ayah tengok Ayah tengok kalau ayah-ayah dah lepas sahur tertidur, nanti suruh dia tengok juga macam mana pun. Sebab banyak ibu-ibu yang tengok. Betul. Takkan nak suruh disebabkan ibu tengok ibu lah baca khutbah, tak jadi. Terbalik dunia nanti. Jadi solat raya tu yang paling penting. Solat sunat raya Aidilfitri 2 rakaat. Rakaat pertama takbir. Allahu Akbar. Saja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat kerana Allah Taala. Imaman lillah Taala kan. Allahu Akbar. Dah takbir. Lepas tu ada 7 takbir sunat. 7 takbir sunat. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali. Baik. Makmum kat belakang. Ni semua hebat-hebat matematik ni. Ada admat, semua ada kat belakang ni. Dia pun calculate. 7, jadi dia masuk 8. Betul. Masuk 8 dia dah subhanallah kat belakang. Jadi bagi tahu siap, ayah bagi tahu siap kat makmum belakang ni, kalau ayah terlebih, ayah terkurang, jangan siapa-siapa mengengada nak tegur. Diam je. Diam je sebab benda sunat. Takut jadi kalut. Ayah takut kalut dia. Allahu Akbar. Dah terlebih 8. Betul. Kan? Terlebih 8. Ada makmum pula sebut subhanallah. Dah kalut dah. 1. Keduanya mungkin ayah tak cukup 7. Tak cukup 7. Lepas 6, ayah Allahu Akbar ke-6 ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum belakang kata, admit tadi. Kata, subhanallah. Sebab calculation tak tepat. Ayah tak cukup 7 baru 6. Ayah patah balik. Tak sah solat raya. Betul. Sebab dah masuk sunat, dah masuk wajib. Sebab rukun, Fatihah tu rukun. Takbir tadi sunat. Tak payah patah balik lah. Jadi 7 ke 8 ke terlebih ke terkurang ke, no issue. Yang penting ayah calculate betul-betul. 7. Lepas kan, habis selesai 7, baca surah Fatihah. Baca surah Fatihah. Lepas surah Fatihah nak baca surah apa? Saya yakin ramai ayah tak hafal surah Al-Ghashiyah atau surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Panjang tu. Jadi lain. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar keluar. Tak payah. Baik. Lepas Fatihah baca surah Al-Kafirun. Saya nak bagi mudah aja. Baca surah Al-Kafirun. Okey, lepas baca Kafirun, rukuk, bangun, sujud, duduk antara 2 sujud, bangun balik. Bila bangun kedua tu Allahu Akbar, dah tegak. Tegak kan? Okey, tegak. Yang itu tak kira lagi takbir tu. Lepas dah tegak, Allahu Akbar. Baru takbir pula. Allahu Akbar. Yang ni 5 kali takbir. Sunat. Kan? Allahu Akbar. Sama juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey. Habis 5. Baca pula surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Lepas surah Al-Fatihah, baca surah
Al-Ikhlas. Ini bagi orang yang biasa-biasa ni. Basic, ayah-ayah kat rumah ni, kan, yang ketak lutut ni. Bagi yang basic-basic je. Kalau ikutkan kena rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah. Tak apa. Itu biar Farid Rawi baca. Farid Rawi, Anas baca. Yang lain, tuan-tuan kat rumah mudahkan, simpelkan saja. Rakaat kedua lepas Fatihah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, rukuk, bangun, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, duduk antara sujud, tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai solat raya. Ada tak takbir raya lepas tu lagi? Tak ada. Jangan pula lepas assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allah. Tak. Takbir raya sebelum imam naik mimbar ataupun imam mengimamkan solat. Itu saja. Sebelum imam mengimamkan solat. Okey? Lepas tak salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang pilihan. Nak baca khutbah ke tak nak baca khutbah? Nak baca boleh, tak baca pun boleh. Kalau tanya pendapat peribadi saya, bacalah. Dia kan solat raya ni package. Ada package dia, ada khutbah, ada solat, ada khutbah. Pendek je. Sekarang khutbah ada dua versi. Sama ada Jawi ataupun Rumi. Dua-dua boleh download dalam website apa ni, majlis-majlis agama tu, jabatan agama masing-masing. Download, baca daripada malam ni, baca, latih, baca, ringkaskan. Rukun, yang penting rukun. Pertama, bagi salam, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makmum tengok ke depan tu. Anak 5 orang, isteri, takut anak gelap. Abah baca khutbah. Takut anak-anak buat live untuk bagai kan. Pesan siap-siap. Nanti jangan bagi abah gabrah. Relax. Khutbah tak ada masalah. Khutbah baca santai aja. Baca bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk. Bangun, baca Allahu akbar, baca khutbah, baca. Sebab khutbah ni dia nasihat. Saya terpulang kepada ayah-ayah sekalian, sama ada nak baca teks disediakanlah panduan. Tapi ayah boleh sebut, alhamdulillah anak-anak abah sekalian, kita telah pun puasa sebulan. Abah berharap kan, Allahu akbar, lepas tu habis khutbah pertama duduk. Lepas tu bangun pula. Bagi lagi alhamdulillah sana kan, alhamdulillah rabbil alamin, baca, lepas tu bagi tazkirah sikit, lepas tu doa pada keluarga, doa pada pemimpin, doa untuk negara. Lepas tu turunlah. Selesai. Tak payah ada mimbar, ada kursi, pakai kursi apa? Kursi macam ni pun tak apa dah, buat duduk kan. Cukup. Jadi selesailah solat raya. Bagi saya package lah. Lepas tu bolehlah makan dengan anak isteri. So simple aja, make it easy, dan baca daripada sekarang, ulang kaji. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kekuatan untuk mengimamkan solat. Tapi betul lah apa ni Anas, tahun ni memang tahun mencabar betul bapa-bapa semua ni kan. Jadi maksudnya ini di antara hikmah. Hikmahnya ialah kita nak melahirkan ketua keluarga yang betul-betul berkualiti. Ketua keluarga yang betul-betul ketua keluarga. You betul-betul lead your family. Betul tahun ni. Ramai yang ulang kaji surah. Ustaz, boleh tak saya nak baca kuliah Al-Kafirun 2 kali? Baca 3 kali pun tak apa, bang. Kan? Asal abang baca. Alhamdulillah, Ustaz. Mudah-mudahan terjawab kepada persoalan sahabat kita yang bertanya. Yang penting tongkat tu tak penting, Ustaz. Tak penting. Kalau ada pun tak apalah, dapat pahala sunat, Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan berikutnya yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya. Muhammad Rais Abdul Halim. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih banyak kita bersyukur, lebih banyak kita dikurniakan nikmat. Apakah tips supaya kita sentiasa mengingati dan tidak alfa ejaannya, tidak alpa untuk bersyukur dengan nikmat tersebut? Terima kasih Ustaz Muhammad Rais bin Abdul Halim, Batu Pahat, Johor. Allahu Akbar. Saya tanya tips supaya kita senantiasa ingat untuk kita tidak alpa, leka, kita kena sentiasa bersyukur. Apa tips dia mungkin boleh dikongsikan Ustaz? Ya, di antara tipsnya ialah pertama sekali kita kena tahu siapa yang bagi nikmat. Betul. Pertama sekali kita tahu nikmat. Jangan kita jadi hamba Allah, kita tak tahu itu adalah pemberian Tuhan. Kan? Segala sesuatu yang kita dapat adalah nikmat. Semua adalah nikmat. Pertama, kita tahu nikmat. Walaupun pemberian itu datang melalui manusia, walaupun Anas yang bagi, walaupun sahabat saya bagi, jadi itu pemberian daripada manusia, tetapi puncanya tetap daripada Allah. Yang keduanya, saya mesti tahu Allah adalah pengatur kepada segala pemberian yang saya miliki, segala sesuatu yang saya miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mesti gunakan nikmat itu pada jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redai, yang Allah Subhanahu Wa Taala
suka. Jadi melalui perkara ini kita dapat memenuhi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kalian bersyukur terhadap nikmat aku, iaitu gunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka, Allah akan tambah lagi nikmat. Kalau kufur, ingat azab aku sangat pedih. Kenapa kufur? Kufur maksudnya dia salah gunakan nikmat tersebut. Maka dia tak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah diriwayatkan satu asar, Anas, daripada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada satu hari. Nabi Daud kata, "Ya Rabb, kaifa ashkuruka?" Kaifa ashkuruka, wahai Tuhan, macam mana aku boleh bersyukur kepada Engkau ya Allah? Wa syukri laka ni'matun minka alai. Bagaimana aku nak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada aku ya Allah? Allah jawab, faqala ta'ala, "Al-an syakartani ya Daud." Sekarang kau telah bersyukur kepada aku. Kenapa? Kerana dengan bertanya, ya Allah, macam mana aku nak bersyukur? Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Bila timbul dalam diri kita ni, aku ni banyak benda aku tak berterima kasih pada Allah. Macam mana aku nak bersyukur pada Allah? Macam mana aku nak berterima kasih pada Allah? Yang itu pun Allah dah kategorikan kita ni bersyukur. Maksud kita fikir, macam mana aku nak bersyukur? Dan macam-macam pemberian Allah yang tak habis kita nak bersyukur ni. Macam mana macam-macam Kau beri ya Allah. Ya Allah, macam-macam Kau beri. Macam mana aku nak bersyukur? Itu pun sudah termasuk dalam orang bersyukur. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan terjawab pada persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan sudah tak sudah Ustaz, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsikan Ustaz. Tapi insya-Allah saya kira itu juga merupakan sebagai kesimpulan lah yang bagi Ustaz telah pun sampaikan kepada kita. Dan sebelum kita mengeluh tidak berbaju raya, ingatlah mereka yang mungkin tidak mampu membeli sebarang pakaian untuk dipakai. Masya-Allah, tabarakallah Ustaz. Kita cukup banyak kena menghayati kesyukuran yang telah pun dianugerahkan cukup banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bagi kita mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, sedikit doa daripada yang bagi Ustaz sebagai penutup. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك أنت نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا رحمن يا رحيم, wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, di hujung kuliah kami dalam program Tanyalah Ustaz ini ya Allah, kami menadah kedua tangan kami ya Allah ke hadrat-Mu, mohon limpah kurnia belas ihsan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah, lihatlah kami ya Allah. Kau limpahkanlah kasih sayang-Mu ke atas kami ya Allah. Amin, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ramadan akan meninggalkan kami ya Allah. Ramadan akan meninggalkan kami. Kami rasa sangat hiba dan sedih ya Allah. Adakah kami tergolong dalam golongan orang yang benar-benar telah memanfaatkan satu bulan Ramadan ini ya Allah. Amin, ya Allah. Kami juga rasa sedih ya Allah sekiranya kami tidak dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini ya Allah. Amin, ya Rahman ya Rahim. Kami telah banyak alpa sepanjang Ramadan ini, ya Allah. Amin, Allah. Kalau ada di sana sedikit sebanyak amalan yang kami lakukan sepanjang Ramadan ini, ya Allah, Amin, Allah. Kau terimalah, ya Allah. Amin, Allah. Kau terimalah, ya Allah. Kau terimalah, ya Allah. Kau kabulkanlah doa-doa kami sepanjang Ramadan, ya Allah. Amin, Allah. Ya Allah, Kau rahmatilah sujud kami kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau dengarlah bisikan-bisikan yang telah kami bisikkan ketika kami sujud kepada-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dalam kesempatan ini juga kami mohon limpah kurnia daripada-Mu ya Allah. Tuhan yang memiliki segala sesuatu, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Amin, Kau segera sembuhkanlah negara kami daripada COVID-19 ya Allah. Amin, Allah. Kau berilah kesembuhan kepada sahabat-sahabat kami yang sedang terlantar kesakitan di hospital ya Allah. Amin, Allah. Mungkin di kala ini ramai yang berhajat kepada-Mu ya Allah. Kau kurniakanlah, Kau kabulkanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Amin, Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mungkin ada di antara mereka ahli keluarga yang telah meninggalkan mereka, Ya Allah. Kau luaskanlah kubur mereka, Ya Allah. Kau rahmatilah mereka, Ya Allah. Kau pakaikanlah mereka pakaian indah-indah di alam barzakh, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-sa'ilin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin.